Pergi kepada kita anak al-haq. Jadi malam ni kita pergi ke bab kedua dah tu. Yang pasti ada wajib al-wujud. Nombor 1. Aspek Allah yang tidak zahir, makna sifat Tuhan hak nak kelih. Hak tak zahir kau dia. Jalal. Dan yang zahirnya jalal makna kebesaran, kehebatan. Hebat. Hak boleh tengok kau dia. Jamal. Hak zahirnya jamal. Hak zahirnya comel. Bila comel baru terasa hebatnya, tu hebat ni. Comel sungguh lah. Kita kata comel benar ni. Jadi bila comel tu hak zahir, maka kita nampak dah jalan tu kehebatan, kebesaran Allah Ta'ala. Boleh buat cara tu. Kesempurnaan jiwa bagi salik ialah berada di antara kedua aspek ini. Jadi kesempurnaan jiwa bagi kita yang menjadi jalan Allah ni, biar kita nampak bahawa setiap yang jamal itu menunjukkan jalal Allah. Kita tengok benda dia comel, barulah nampak kehebatan Tuhan. Jangan nampak hak benda yang tidak comel. Sebab kalau kita kaji semua, Tuhan buat ni comel belakang. Tuhan buat sakit pun comel, Tuhan buat segar pun comel. Tuhan buat apa ni, diri comel pun comel. Tuhan buat diri kita huduh pun comel. Sebab tidak ada satu pun hak Tuhan buat ni, hak kita kata huduh tu betul-betul huduh. Sebab kita tengok gila orang huduh pun. Ada orang nak juga. Mana bagi orang nak tu comel. Kita je duk berasa huduh je. Bagi orang nak tu berasa comel. Jadi, biar kita nampak segala hak Tuhan buat atas sesuatu ni adalah comel belaka. Cuma cara kita tidik tu tak kena, maka kita nampak huduh. Pada hakikat sebenarnya comel. Jadi kalau ada lah nampak huduh, cuba kita bincang fahamilah. Ghairu tu mana yang lain. Sebenarnya tidak ada. Selain pada Allah tak ada. Yang Allah dia ada, lain pada Allah tak ada. Dia kata. Ini sebabnya golongan Satoriyah percaya kepada satu keakuan. Jadi hak Satoriyah pula, oleh kerana kata lain pada Allah tak ada, dia pergi secara zahir, maka dia kata dia tu Tuhan. Lagu tu Satoriyah. Tauhid ialah mengetahui satu, mengatakan satu, melihat satu, dia menjadikan satu. Wahadi la syarikali. Dan tidak ada sekutu. Aku satu. Dan tidak ada sekutu dengan aku. Pada Tuhan itu zat, sifat, apa, asma. Tidak ada sekutu, tidak ada dua, tidak ada tiga. Maka kudrat Tuhan duduk di Tuhan saja. Dia tak duduk di makhluk. Cuma kita kena faham, dia hanya nyata di makhluk, nyata di kita. Nyata di kita ni nak menunjukkan dia, bukan nak menunjukkan kita. Nak menunjukkan dia lah yang kuasa. Kalau nyata comel, menunjuk dia lah yang comel. Perbuatan dia lah yang comel ni. Jadi biar nampak begitu. Tidak ada tabir yang lain kecuali khayalan tentang makhluk. Jadi tidak katalah tidak sekat. Tidak ada tabir ni makna hijab, sekat. Tidak ada sekat kita. Nak nyata Tuhan tak ada sekat. Tetapi khayalan kita tu, kita kata ada sekat. Kita kata
ada makhluk ni, ada di makhluk ni kita khoyar. Kita kata sifat kudrat ni sifat kita, sifat kehendak ni sifat kita, sifat hidup ni sifat kita, sifat ada ni sifat kita. Hanyalah semata-mata khoyar. Hakikatnya kita ni tak ada. Nah, apa kita kata kita ni tak ada? Sebab sifat Tuhan berlaku. Dan kita ni ada sifat tu hanyalah nak menunjukkan Tuhan. Kalau tak ada sifat tu, tak ada nyata lah Tuhan tu. Jadi kalau kecek kasar kita kata Tuhan tu nyata di kita. Tidak kata kita ni Tuhan. Dia hanya Tuhan nak menyatakan dia tu pada diri kita. Sebab tu dia kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal akan dirinya, nescaya dia akan kenal dah akan Tuhannya. Apabila kenal Tuhan, man arafa rabbahu fajasal jasad. Barang siapa yang kenal akan Tuhannya, maka panalah dirinya atau hapuslah dirinya. Hapus di situ mana pana. Pana dirinya lah gitu. Lagi dan bumi tidak ada merentangkan tabir ini. Hanyalah ibu bapa anda, bangsa anda, buku-buku anda yang mengadakan tabir ini. Walaupun besar langit, walaupun kita kata gelaknya bumi ni, tebalnya bumi ni, tidaklah menghalang kita ingat ke Tuhan dah. Tapi pengajaran ibu bapa kita salah. Bangsa kita salah. Buku-buku hak belajar salah. Salah dalam menyatakan benda ni menyebabkan kita ni duk rasa kudrat tu kudrat kita. Hidup tu hidup kita. Ada tu ada kita. Tak khabar bahawa semua tu adalah sifat Tuhan. Maka sifat Tuhan wajib duduk pada diri Tuhan. Bukan duduk pada diri kita. Tetapi sifat itulah yang nyata di kita supaya kenal dia. Gitulah. Anda mempunyai A badan, B akal, C ruh, D sir atau rahsia, E nur cahaya, F hakikat zat yang mutlak. Ada ni. Pada diri kita dia kata. Ini perkara di sini adalah sebenarnya kerana adanya tingkat-tingkat. Jika tidak hakikat, anda adalah satu dua. Jadi ada benda ni pasal kita tengok bertingkat-tingkat. Maksudnya, oleh kerana nak mengenal Allah Ta'ala sadiq ila Allah ni ada bertingkat-tingkat daripada ada insan kepada ada nisa kepada ada ajsam kepada ada arwah. Jadi bertingkat-tingkat. Seolah-olahnya jauh. Seolah-olahnya tidak sekali. Seolah-olahnya tidak menunjukkan Allah. Jadi sedangkan bertingkat-tingkat ni adalah satu cara atau kaifiat, satu kaedah nak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lah gitu. Jadi hak duduk selama kini, hak duduk menyesatkan kita tu tadi lah. Kerana adanya ibu bapa ataupun pendidikan yang tidak berteraskan Islam. Kalau berteraskan Islam, maka mestilah yang diajar kepada anak, yang diajar kepada murid tu tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Begitu. Jadi, barulah kita tahu bahawa segala ada pada kita akal, badai, akal, ruh, sir, nur, hakikat, zat ke, dan perkara ni adalah sebenarnya ada ni kerana tingkat-tingkat sahaja lah. Dan tidak hakikat. Kalau hakikat, kita akan nampak satu jua, iaitu Allah Ta'ala ada yang ada, yang lainnya semua tak ada.
Hakikat anda di dalam istilah ini digelar hak. Hakikat kita ni pun hak, makna sebenarnya Allah. Maksudnya tadi lah, hayat tu Allah, apa nama ni, kudrat tu Allah, ilmu tu Allah, kehendak tu Allah, kuasa tu Allah. Jadi semuanya Tuhan belaka. Allah zat mutlak, wujud mutlak, mempunyai tingkat-tingkat di dalam manifestasi atau penzahiran, tetapi ianya adalah hakikat anda sendiri. Jadi nak rayak bertingkat-tingkat tu, nak rayak hakikat kita lah. Bagaimana kita salik ila Allah, nak menunjuk daripada ada kita ni, siapa kita reti bahawa kita ni hakikatnya tak ada. Zahir je dapat ada sebab nak menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Zahir ada tu nak tunjuk Tuhan. Hakikatnya kita ni tak ada. Itulah faham sunnah wal jamaah. Ada tu. Nur ialah peringkat sifat di dalam mujarad. Sir ialah peringkat yang sama secara perincian. Maknanya nur ni makna cahaya ni nak suruh kenal. Desir ni rahsia ni nak suruh kita ni ibarat kata sir ni kena guna istilah kena selok. Kena selok, kena buat secara cermat supaya benda ni kita nyata bahawa kita ni hakikatnya tak ada, zahir dia ada. Ruh adalah peringkat alam arwah. Yang keempat iaitu qalb. Jadi ruh kita ni dia kata kuliru min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila, adalah peringkat alam arwah. Alam arwah ni alam ruh. Yang alam ruh dia kata. Yang keempat ialah qalb. Yang keempat ialah hati dia kata. Yang kelima ialah alam misa, dan yang keenam ialah badan. Jadi dia jelas kucu. Dia jelas bahawa ruh, lepas tu hati, lepas tu alam misa, lepas tu kena barulah tubuh badan kita. Dia kok tubuh badan. Jadi pengenalan peringkat ni kok tu pun boleh. Kalau nak kok alam pun boleh. Kalau nak kok syariat pun boleh. Macam syariat ni, kita hidup lepas mati masuk alam kubur. Pahala kubur, kiamat masuk alam akhirat. Misalnya akhirat, kita ni kena bercara, kena timbang. Lepas timbang, titik sirah. Lepas titik sirah, barulah surga neraka. Tu mengikut perjalanan fiqh. Cara fiqh dia tunjuk lagu tu. Kalau secara tarikat dia tunjuk perjalanan kita ni daripada ada insan nak pergi kepada ada ahdiyah. Bila siapa ada ahdiyah tu, itulah dia panggil al-mumtahi, di mana kenal Allah dengan Allah. Jadi siapa al-mumtahi itu, itulah sebenar-benar kenal, dia kata. Lagu tu. Badan dan akal dapat dilihat. Ruh, sir dan nur tidak dapat dilihat. Untuk mencapai hak, untuk mencapai sebenarnya, seseorang itu hendaklah melalui semua ini secara berperingkat-peringkat. Jadi sebab itulah diterangkan makna peringkat tu, berbagai alam tu supaya mudah kita cek dan mudah faham dan mudah nak amal. Jadi barulah boleh mencapai hak sebenarnya lagu tu dia kata. Kena lalu peringkat-peringkat tak boleh pakai terjah selalu. Kalau terjah selalu terkejut, maka jadi muka lain. Jadilah orang kata gila, orang kata kita gila atau majzub.
Majzub lah dia akan dapat majzub. Tuhan buka ni tidak berpelengkak-pelengkak kok. Buka terkejut jadi serupa orang gila. Tu dipanggil majzub, ya. Kita habis nombor 3. Perhatian bagaimana bagaimana khaira ke kotra? Khaira dia. Khaira ni sepatut kebaikan ni. Kotra ada. Perhatian bagaimana kotra iaitu gerak fikiran menurun ke bawah. Jadi hak kita belajar dah tu maknanya daripada atas turun ke bawah tu hak kita panggil sebagai tanazul. Kalau daripada bawah ke atas tu dia panggil talaki ataupun dia panggil hak menaik gitu dia panggil salik. Salik ataupun talaki. Kalau daripada atas ke bawah tu dia panggil tanazul. Lagu tu. Mula-mula ia turun kepada nur, kemudian sir, kemudian ruh, selepas itu hati dan akhirnya kepada badan. Ni dilihat kepada kita lah. Kepada kita makna mula-mula tu nampak. Nur ni makna nampak. Bila nampak tu maka carilah dari hati kita menjadi rahsia kita. Menjadi rahsia kita. Kemudian apabila menjadi rahsia kita, maka nyatalah hidup ni begini hidup ni. Akhirnya nyatalah kepada perbuatan kepada badan kita ni. Buat gitu, buat gini, nyata pada zahirnya kita. Tapi ingat hakikatnya tidak kita. Gitu. Jadi dia kata dia datang melalui tingkat-tingkat iradat. Jadi gitu gini kita tu kerana kehendak Tuhan lah. Bukan kita. Walaupun kita rasa kita. Tapi hakikatnya Tuhan tu. Hakikat anda bukannya salah satu daripada tingkat-tingkat ini. Tetapi adalah zatul iyahah. Maknanya zat, mana Tuhan lah yang berlakukan. Tingkat begitu, tingkat begini bukan kita. Cuma bila dari segi ilmu tu ada kita perasaan ada insiat tu nyatalah kita. Dari segi tu. Tetapi pada hakikatnya kita ni tak ada. Pasal apa tak ada? Sebab semuanya milik Tuhan. Apabila milik Tuhan tak ada lah kita ni. Tak ada sabuk kita milik ni. Pada diri kita ni nak tanya gapo kita milik. Sorak bulu pun tidak milik kita. Milik Tuhan belaka. Dia Tuhan lah jaga nak tumbuh bulu ni. Hak ni jadi panjang, hak ni tak panjang. Semua dia atur tu molek belaka. Tapi kerana kita ni tidak sedar atau tidak perhati ataupun tidak musyahadahkan Allah, maka kita tak nampak lah bagaimana Tuhan atur pada diri kita ni. Molek dia comel ni, kita tak terasa. Sebab itulah ramai manusia yang engkar kepada Allah ni, sebab dia tidak terasa bahawa dia tu milik Allah. Dia ingat dia dengan Allah tu suku-suku. Bila suku-suku itulah dia engkar kepada Allah. Dia Tuhan ni sungguh baik hati. Kita lawan dia pun dia tidak hancurkan kita sebagaimana umat-umat terdahulu. Kalau kita tengok kaum Nabi Lut, kaum terdahulu dulu. Kaum Sabak, kaum apa tu hancurkan kaum tu melalui dia bagi apa namanya bala-bala atau dia bagi supaya kaum tu jadi mati habis. Kaum Ad, kaum Samud, jadi habis mati, tak ada bakar. Jadi kita ni umat Muhammad ni agah sangat ni pasal Nabi kita doa kepada Tuhan, ummati supaya Tuhan yang tidak balas kita atas dunia lagi.
Oh, kalau serupa umat Nabi tu dahulu, mana lawan Allah ni, eh? Ramai hak lawan pada hak taat kepada pengajaran Rasul ni, patut tu hancur kan dah. Tapi tu tidak hancur kerana dia akan bicara kepada kita ni di alam akhirat nanti. Jadi dari akhirat itulah baru sifat kesia belah Tuhan pada orang mukmin. Dia beri istimewa, tapi kalau bukan mukmin tu neraka. Lagu tu jelah. Jika kebaikan biasa di dalam perbuatan hilang dari kita dan tidaklah berapa bahaya, tetapi amatlah berbahaya jika hilang kebaikan yang benar-benar yang sebenar-benarnya dari kita. Jadi rugilah kita, rugilah kita jika sekiranya kebaikan tu hak kita buat tu hilang, mana kita tak dapat. Hilang dia kita manusia tak bagi. Buat baik betul tak bagi. Jadi kalau gitu tehel lagi. Hak bahayanya hilang kebaikan yang sebenar-benar dari kita. Jadi kita hilang kebaikan tu yang kita suka yang kita buat. Kalau kita hilang apa nama ni kebaikan tu dari perbuatan yang hilang dari kita, ya kerana kita tak buat kebaikan tu. Dia nak wayak gitu ya tu, dia nak wayak kita nak kebaikan, hilang kebaikan, tapi tak ada kebaikan pasal kita tidak buat kebaikan. Tu ayat pertama tu. Jadi kita nak kebaikan, tapi tak ada kebaikan sebab kita tak buat kebaikan. Tu tidak bahaya. Hak bahayanya apabila kita buat kebaikan, tetapi tak boleh kebaikan. Boleh dosa ke, boleh neraka ke kerana kebaikan kita buat tu. Macam kita kata kita nampak semaya, tapi semaya tu kata berapalah dah kita buat go ni kita kata boleh surga, tapi tidak ikhlas boleh neraka. Jadi hak tu lah yang terlebih bahaya, dia kata. Betul lah. Boleh cakap lagi. Emas pada panca logam alloy gold dibakar di dalam relau, panca logam alloy itu akan terbakar dan emas itu akan keluar lebih bersih lagi. Kebaikan sebenarnya adalah emas dan kebaikan pada kulit sahaja adalah panca logam. Kita akan kehilangan jika emas tulen itu binasa. Neraka ialah tempat panca logam emas itu dibakar. Jadi kalau ada panca logam di kita, ada keburukan je kita ke? Ada dalam neraka lah. Tapi emas tu kalau dibakar tu tubik emas saja, maka emas tu bergo. Hak bergo tu lah duduk dalam surga, dia kata. Lagu tu lebih kurang lah. Lepas tu kita bincang lah untuk faham ni. Kata ada mana ni belik-belik ni ke? Lagu tu lah. Wallahualam. Kita buka lah kepada perbincangan.